Baiklah, bersama kita pada episod kali itu seorang pemimpin yang cukup versatile. I'm using the word versatile here. Kita akan berbual bicara mengenai pelbagai topik. Kita akan kelakar daripada tourism, pelancongan hingga ke industri sukan negeri Sarawak. So kita mengalu-alukan yang berhormat Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan juga Menteri Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Gap pagi tu. Ya, Sama-sama. pagi minggu. Yang Berhormat Datuk, selamat datang diucapkan ke program Tausi Talk Show pada kali itu. Terima kasih kerana sudi walaupun jadual yang padat, program gesia ke situ, tapi masih dapat bersama kita di studio untuk berbual bicara berloya dalam program Tausi Talk Show tu. So Datuk, sebelum kita kelakar hal benda-benda serius, hal kementerian dan sebagainya, serba sedikit tentang diri kita, Datuk. If you can share dengan semua penonton. Saya berasal daripada Kuching. Okey. Adik-beradik ada 5 orang. Alhamdulillah. Ya. Sudah berkahwin. Sudah kahwin. Anak 4 orang. Anak 4 orang tu. Ya. Semua lelaki lah. Ya. Semua lelaki tu? Semua lelaki. Menantu belum? Belum menantu. Belum menantu. Ya. InsyaAllah. Sekolah di sini dulu tu? Saya memulakan persekolahan saya darjah 1 di Lombok Antu. Okey. Way back dalam tahun 66, 67 macam ni. Dan lepas itu di Serian dan di St. Joseph Kuching. St. Joseph Kuching. I'm one of the St. Joseph alumni. St. Joseph memang sekolah yang banyak melahirkan pemimpin. Ya. Tim bol yang paling diminati. Oh lah. Daripada sekolah dulu memang Liverpool lah. Aduh sakit rasa dada tu. Dengar tim Liverpool yang diminati. Tapi saya dah Jersey Liverpool yang baru pun sudah ada juga. Dah ada tu. Alhamdulillah. Nak ada alhamdulillah pun susah. Gitu. Kita mesti Manchester pun Manchester United tu kita ala kadar. Kali tu kita ala kadar. Okey tu, berkongsi dengan penonton tu, Datuk sebagai Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan juga Belia dan Sukan. Bukannya hanya Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, tapi Datuk juga Menteri Belia dan Sukan. Peranan dan inisiatif kementerian. Okey, kementerian ini sebenarnya apabila saya mula dilantik dalam tahun 2017. Okey. Ya, dalam satu kementerian, Kementerian Kebudayaan, Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian, Belia dan Sukan. Okay. Tetapi dalam tahun 2018 ia telah dipecah menjadi Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, dan satu lagi Kementerian Belia dan Sukan dibuat dua. Tapi saya memegang dua-dua kementerian. Bezanya apabila ia dalam satu dulu, pentadbirnya, Permanent Secretary ataupun KSU lah, ada seorang dan staffnya pun one set of staff. Tapi apabila ia sudah dipisahkan, ia akan ada dua. Jadi lebih ramai yang mentadbir dan lebih mudah. Karena kalau dia dicantumkan dalam satu kementerian yang besar, agak membebankan pentadbirnya sebenarnya. Sebab itulah ia dipisahkan. Tetapi dalam kedua-dua kementerian ini dia banyak agensi-agensinya sendiri. Macam kalau Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian, di bawah tu ada Jabatan Museum, dia ada Majlis Seni Sarawak, dia ada Sarawak Craft Council, Sarawak Convention Bureau, Sarawak Tourism Board. Itu di bawah agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian. Dan Belia dan Sukan? Belia dan Sukan kita ada Sarawak Sports Corporation, Dewan Suara dan sebagainya, semua di bawah. Di bawah Belia dan Sukan. Inisiatif, Datuk. Ya. Kedua-dua kementerian dia ada
peranan dan juga inisiatif dia sendirilah. Kalau Kementerian Pelancongan memang yang utamanya adalah untuk mempromosi Sarawak. Sarawak. Sarawak adalah sebuah negeri yang besar, Betul. mempunyai suku kaum yang begitu ramai sekali. Betul. Apabila kita banyak suku kaum ni, kita banyak budaya, Betul. kita banyak kesenian dia. Exactly. Rumah-rumah pun berlainan. Betul. Rumah yang tinggal di tepi laut berlainan, rumah yang di dalam ulu sedikit, rumah panjang dan sebagainya. Jadi semua ini adalah satu konten ataupun Betul. perkara yang boleh dipamerkan. Tourism spot pun banyak tu. Tourism spot memang terlalu banyak. Banyak lagi yang belum dipamerkan ataupun ditunjukkan kepada luar. Jadi kita satu persatu kita cuba polish. Sarawak dia banyak unpolished products. Okay. Ya. Alright. Bila kita kelakar hal produk tadi, kita kelakar hal tourism spot. Yes. Kami orang tertarik dalam social media pun giving very positive feedback about konsep promosi Sarawak Tourism Board yang terbaru tu. Siasitok Sarawak. Terutama selepas COVID-19 tu macam-macam banyak orang si tahu nak ke Kulu pun si tahu, nak ke Hilir pun si tahu, banyak kerja yang dah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Especially in tourism area, tourism sectors badly affected by pandemic. Boleh Datuk berkongsi dengan Tauk Si Talk Show kempen Siasitok Sarawak tu? Okey, sebelum saya masuk kepada program ataupun kempen Siasitok, COVID-19 ataupun coronavirus ini telah menyebabkan industri pelancongan agak lumpuh. Bukan saja di Sarawak tapi di seluruh dunia. Sedikit sebanyak kita melarang orang luar untuk masuk. Bukannya atas sebab kita mahunya begitu, tetapi kita perlu menjaga keselamatan rakyat Sarawak juga. Rakyat Sarawak. Jadi kita hadkan penerbangan masuk tidak boleh, orang masuk tidak boleh. Jadi apabila keadaan seperti itu, target kita untuk mencapai jumlah pengunjung ataupun pelancong-pelancong, dan selain daripada itu, event yang kita nak adakan itu tidak akan mendapat sambutan. Jadi kita telah berbincang dalam kementerian bersama-sama dengan Sarawak Tourism Board bagaimana hendak menangani dan menghidupkan industri ini. Karena kita tahu hotel-hotel 3-4 bulan langsung tidak ada occupancy. Dan selain daripada itu, tempat-tempat pelancongan, baiknya di tepi laut, baiknya di homestay ataupun di interior, mulu dan sebagainya, semua practically zero. There is a very big drop pengunjung. Jadi bagaimana kita hendak menggerakkan, menyemarakkan lagi industri ini. Tapi kita tahu bahawa rakyat Sarawak apabila ataupun rakyat di mana saja apabila mereka sudah dikurung begitu lama, mereka geloran nak keluar. Perlu keluar. Dan keluar. Selain daripada itu, ramai daripada rakyat kita sebelum inilah apabila disebut saja melancong, mereka akan fikir pergi keluar daripada Sarawak. Jadi bagaimana kalau kita coba usahakan supaya mereka pergi melawat tempat-tempat pelancongan yang sedia ada di negeri Sarawak. Dan inilah datangnya idea untuk package ataupun program yang kita panggil Siasitok, khas untuk rakyat Sarawak. Dan kita telah berunding dengan hotel, berunding dengan tempat-tempat yang menyediakan tempat-tempat pelancongan ini supaya diberi diskaun yang begitu baik sekali. Big sale. 50%, 50% diskaun untuk rakyat Sarawak sajalah, bukan untuk rakyat yang di luar Sarawak. Untuk rakyat Sarawak. Dan ramai yang mau ikut sama. Hotel, tempat-tempat yang menyediakan tempat untuk pelancong, 50%. Kesemuanya ada lebih kurang 30 package. 30 package. Antaranya adalah
Damai, Bako National Park, Semenggok, Mulu, Bulu. practically semua. Dan Sarawak River Cruise, Ya. apa tu, yang melihat dolphin dan sebagainya. Pulau Satang, snorkeling. Pulau Satang, snorkeling, fishing, semua. Yeah. Dan to our surprise, the response has been very, very good. Very good, Yeah, very, very good response daripada orang Sarawak. Yang benar tu, bila kita climb macam Datuk Mada tadi, bila kita kelakar hal nak melancong je, orang kita mentality mesti keluar daripada. Keluar, betul. Tapi kita sedar pun terfikir pernah pergi di negeri kita pun banyak sebenarnya tempat-tempat pelancongan di and then semua orang dah sampai ke Mulu, for example. Betul. And then so this is the time untuk kita semarakkan sektor ekonomi pelancongan. And then paying at a very low price. Sarawak Cultural Village. The Living Museum. Tu orang dari Melaya je datang pergi Sarawak Cultural Village. Kita pun pergi. Betul. So this is the time. Episod Tausi Talk Show pada kali itu adalah the ever dazzling Miss Universe Malaysia 2020, Miss Francisca Luhong. Welcome to Tausi Talk Show, Francisca. Hi everyone. Okay. Apa khabar kita, Francisca? Baik, khabar baik. Okay, it's nice to be back. You are truly fit for the Miss Universe title, Francisca. Thank you very much for making us proud, membuatkan kita bangga sebagai rakyat Sarawak yang ini merupakan kali pertama orang Sarawak menang Miss Universe Malaysia. So actually first Dayak lah like Sarawakian. Okay, so tahniah diucapkan kepada Francisca kerana maulah seluruh rakyat negeri Sarawak berbangga dengan pencapaian Francisca pada babak rutuk. So Francisca, can you share with us, berkongsi dengan semua penonton Tausi Talk Show pengalaman kita menyertai beauty pageant Miss Universe Malaysia 2020. The most important thing, what makes you want to join the pageant? I would say that Francisca Tok Dolok join beauty pageant since 2015. Panjang ceritanya sebenarnya. But I almost gave up. You know, but then sebenarnya Francisca Tok si pernah nak terfikir mau join beauty pageant masa zaman sekolah. Tapi kami Tok macam very happy to see beautiful girls on stage that represent their country, you know, and then represent themselves macam very confidently beautiful. And then Francisca Tok sebenarnya join beauty pageant at the age of 19-20 macam first time kami di scout by this makeup artist. How old namanya are you Gabriel now, actually? I'll try to guess. You are 22? No, I'm 20, coming 25. 25? Yeah. Okay, alright. So I joined in 2015. First kami join is actually local pageant di situ sebenarnya di Sarawak. It's Miss World Harvest 2015. Okay. Yeah, and then surprisingly kami dapat second runner up. That was anjuran Kementerian Pelancongan. Yes, exactly. Under Harvest. Sarawak Culture Village. Yeah. And then after that, Francisca joined 2016 Miss World Malaysia. It was my first time joining macam international pageant. Pasnya I rejoined 2018 and then also get runner up. Pasnya kami macam Francisca rasa macam mau give up. But then after that, something just come to me in 2020 macam madah to myself. This is my passion and I want to, you know, achieve goals, which is to represent Sarawak and also to represent Malaysia as a whole to the international stage. So kami macam, why don't I join? And the only person yang tahu that Francisca mau join in 2020 was my mom. Okay. Yeah, so Mak Francisca je lah yang tahu. And then Francisca joined and everyone was so surprised lah. So I went for the audition 2020 for Miss Universe Malaysia. And then actually I was the last contestant to get audition. Sebenarnya sebab Francisca agak terfikir mau join ke si macam ni. Masih half-hearted nak join sampai nyala teh. Sampai this year pun Francisca macam banyak na perempuan kacak tok mau berpaling balik. Tapi after that my friend said no, just go for it. You dah sampai situ, just go for the audition. If it's meant for me, then it will be, you know. Exactly. Yeah. And Kalau dah here rezeki. I am. So that actually inspires everybody. You know, semua yang di luar yang menonton, jangan give up.
You Yeah. know, if you want to do something, if you Go for it. really dream of something, go for it. You know, kalau sekali kalah, sekali mengalah, jangan terus mengalah. Oh, You benar. know, Ya. you have to go and move forward and move forward. So, perancangan. What's the next plan? Yeah. Sebenarnya right now banyak perancangan yang orang dah start. But of course right now we are very focused on Media Week first Okay. and more like Media Months lah dikiranya Media sebab months, yes. dah berapa minggu dah toh. And then balik dari KL, I come here banyak interview, talk shows. So I'm Yeah. so happy to be here and I see this place macam wow, am I in Hollywood right now? Wow. Yeah. No, really, sebab the setup right macam wow, memang very high standard lah, Thank you. Yeah. Thank you very much for your Yeah. compliment. Now I feel like, okay. Now I feel better. So I'm very happy to see Sarawak Ampun industry makin meningkat. Of course perancangan kami, I want to, now we have the chance to actually show Sarawak to the world. So I don't just want people to know like Sarawak is just Sarawak. I want like Sarawak to be well known as internationally macam the number 1 tourism attraction di Malaysia. Macam ya. So of course perancangan kami nak kerja dengan Sarawak Tourism hopefully untuk membawa nama Sarawak di pesada dunia lah. Ada advocacy juga, so I'm working towards women empowerment through Women Rise. Women Rise is my advocacy lah. Okay. Macam my own how to say organization, my own I see. initiative. Okay. Banyak okay. planning, Alright. tapi mun mau tahu lebih, ikut my Instagram page dekat Women Rise Malaysia on Instagram. Back to Datuk. Okay. Yes. Datuk berkongsi dengan kami orang. Macam ni, how do you look at this pertandingan kecantikan? You know, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, mampu meningkatkan sektor pelancongan kesenian kebudayaan di negeri kita. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah Thank you. pada Francisca kerana telah memenangi Miss Universe Malaysia. Kalau kita lihat pageant seperti ini, ya bukan sahaja berkenaan dengan kecantikan, Yes, ya berkenaan dengan personality, berkenaan. Normally kita melihat seseorang itu apabila yang mendapat kejayaan, it's not just the beauty, it's also the personality, bukan hanya how they carry themselves, bukan hanya kecantikan di luar, di dalam juga. It's also reflected dengan cara pemikiran, kecerdikan dan sebagainya. And that's what make me feel very proud that Sarawakian is able to win. Kerana kalau kita lihat memang kontestan yang bertanding itu adalah ramai. Daripada Semenanjung Malaysia, daripada Sabah dan sebagainya. Dan saya percaya ramai di antara mereka adalah profesional juga dan mempunyai kecantikan tertentu. Jadi apabila memenangi pageant seperti ini, dan mestilah saya sebagai Menteri Pelancongan begitu gembira sekali kerana selalunya mereka yang memenangi pertandingan seperti ini boleh kita gunakan not to really use tapi to engage, In a way, to to engage. become a spokesperson. As dalam a spokesperson, right? program promosi kita. Yes. Sarawak kita mempunyai perancangan yang besar untuk mengembangkan industri pelancongan dan kecantikan memang dalam naluri setiap manusia. Kalau kita letak benda-benda yang cantik, it will get attraction. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu adalah seorang yang memenangi Miss Universe. Title yang kalau tertinggi. mereka digunakan untuk mempromosi negeri dengan our multi-ethnic cultures, our produk yang banyak di negeri Sarawak. Ia akan mendapat tarikan yang lebih lagi, terutama sekali kalau di promote di luar negara. Sebab itulah harapan kita adalah untuk
Francisca menjadi duta kita. Betul, duta pelancongan. Duta pelancongan kita. Okey, insyaAllah. duta pelancongan negeri Sarawak. Okey. So Francisca, Yeah. perjalanan kita sebagai seorang Miss Universe, you just started. Yeah. Okay, just started. Dalam About berapa minggu few yang weeks ago. few weeks Yeah, ago. 2 weeks ago. Dan we are very confident about your capability, your ability, kebolehan. Pasti banyak lagi kejayaan yang akan diperolehi oleh kita pada masa akan datang. Dan you are now becoming a role model ya kepada wanita-wanita dan juga lelaki-lelaki di luar. Lelaki. So, joke aside. So, boleh berkongsi dengan program Tauq Sid, harapan kita untuk, you are anak bumi Kenyalang, Yeah. harapan kita untuk bumi Kenyalang yang tercinta menjelang tahun 2030. Kerana Sarawak mempunyai misi untuk menuju ke status negeri termaju di Malaysia pada 2030. What is your harapan? My harapan untuk Sarawak actually banyak. So now we're in 2020. Yeah. Kita dapat langgar banyak talk shows. Like right now we have talk shows, and then we see a lot of promotion pasal negeri Sarawak. And Sarawak tu actually are well known for our products, Yeah. which is lada hitam, our foods. When I speak dengan my friend international base, I ask, what do you know a lot about Sarawak? The best thing about Sarawak is lada hitam. Surprisingly, in France, black pepper in France, the best black pepper in France is Sarawak black pepper. It is in the commodity exchange actually. Okay. Yes. Okay. So now, of course, my harapan is to nangga kesenian dan kebudayaan Sarawak lebih menonjol in international level. International level. Yeah. And as you can see, macam Sarawak tu well known with our cultural events juga. When I ask them what is also the best thing that you have heard from Sarawak, macam in terms of events, Rainforest World Music Festival lah kan. That is always in the list. So I hope in 2030 we have more events yang macam international level. So that more international people come. Of course, after seda COVID-19 lah, kena tok susah lah. But right now we are promoting Sarawak more in terms of dalam negara kan, in Malaysia itself. So in 2030 harapan kami mau nangga Sarawak tu are well known in internationally as also one of the best tourism attraction, known as the best place to visit, to join events macam Rainfest, and of course well known as a lot of ethnicity, pelbagai kebudayaan, kesenian. My last question to you. Your harapan kepada anak-anak muda. You are role model now untuk anak-anak muda di luar. So what is your harapan untuk anak-anak muda di luar? My harapan is don't be afraid to explore and never be ashamed of your roots. Yes, exactly. Know that being anak jati Malaysia ka, Sarawak ka, where you come from, you have to be proud of yourself, of your own culture, your own ethnicity, because that makes you lain bah. Yes. That makes you different. Oh. Harapan Yang Berhormat Datuk khas buat belia di Sarawak menuju tahun 2030 menjadi negeri termaju. Kita dah kelakar tourism, kita dah kelakar hal sukan. Now about belia, your motivational words for all the youth out there. Harapan saya adalah agar belia-belia kita ini dapat menilai dalam proses pembangunan mereka itu yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita hendak melihat bagaimana keadaan negara di masa akan datang, kita lihatlah bagaimana keadaan belianya pada masa kini. I mean, it's a very deep meaning. Is a golden word. It's a golden word. Bila kita kelakar hal situasi belia kita pada itu. Kerana dia adalah generasi yang akan memacu negeri kita pada yang masa yang akan datang. Well, alhamdulillah. I'm lost of words. What such a wonderful episode that we have untuk pada kali itu. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Yang cukup kacak bergaya, very casual gitu. Nang menteri belia lah. Menteri belia yang tua. Dan juga kita keindahan program tu dilengkapi of course dengan the beautiful Miss Universe Malaysia. Thank you. Terima
kasih dari Taufik Talk Show.